Baik, keluarga Malaysia, selari dengan visual yang telah kami paparkan kepada anda sebentar tadi, kita akan memberi fokus kepada bagaimana peneluran batu karang, iaitu kajian peneluran batu karang yang dilakukan penyelidik Universiti Malaysia Terengganu sejak 2018 khususnya di Pulau Bidong. Kita mungkin ramai yang tidak beberapa mengenali dengan terma peneluran batu karang. Jadi kita ingin berkongsi dengan lebih lanjut apakah itu peneluran batu karang, bagaimana proses ini yang berlaku. Jadi hari ini dua tetamu di studio kami bawakan Profesor Dr. Mazlan Abdul Ghaffar selaku Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu UMT. Juga di hujung sana Profesor Mada Dr. Tan Chun Hong selaku Pensyarah Penyelidik Universiti Malaysia Terengganu UMT ataupun lebih dikenali sebagai Dr. James. Apa khabar? Selamat pagi dua-duanya. Selamat pagi. Okey, kita ingin mulakan dengan definisi peneluran batu karang terlebih dahulu. Mungkin Dr. James boleh berikan perinciannya kepada penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Okey, boleh. Batu karang merupakan sejenis haiwan marin yang kebanyakannya adalah sesal. Maksudnya mereka tidak boleh bergerak. So berdasarkan perkataan peneluran batu karang ini sendiri, kita boleh agaklah ianya membawa maksud batu karang yang bertelur. Sebagai haiwan hidup, cara untuk membiak adalah sama ada bertelur ataupun melahirkan anak. Bagi batu karang, mereka bertelur yang mempunyai sperma daripada jantan, dan telur, ataupun kita panggil oocyte daripada betina. Bermaksudnya terdapat jantina jantan, betina dan juga mempunyai kedua-dua jantina dalam satu badan, dalam satu colony of the coral yang dipanggil hermaphrodite ataupun kunsa. Oh, menarik. Tadi Dr. James ada menerangkan berkenaan jantina bagi batu karang ni. Ada jantan, betina dan juga hunsa. Betul. Jadi bagaimana cara untuk kita membezakan jantina bagi batu karang? Untuk bezakan jantina batu karang, kita tidak dapat lihat daripada organ luaran ataupun secara fizikal seperti kucing atau ikan dan sebagainya. Ini sebab batu karang dia tiada organ di luar untuk yang jelas untuk bezakan jantina. Oleh itu, untuk bezakan mereka, kami akan ambil sampel yang sudah matang. Lepas tu kami bedah tisu dia dan cek di bawah mikroskop adakah dia terdapat telur sahaja untuk betina, ataupun sperma untuk jantan atau kedua-duanya itu kunsa. Prof Mazlan, kalau boleh kongsikan, ialah ini satu proses yang sangat rumit kerana ia berada di lautan. Bukan mudah untuk manusia terokai situasi batu karang. Jadi kalau Prof Mazlan boleh kongsikan pada ketika ini, apakah antara ancaman-ancaman yang boleh mengganggu-gugat proses peneluran batu karang ini? Okey, terima kasih. Apa yang berlaku adalah yang baru-baru ni tu berlaku episod peneluran terumbu karang di Pulau Bidong itu adalah suatu perkara yang berkaitan dengan keadaan alam sekitar. So di situ sebenarnya sebelum berlakunya episod tersebut, tim UMT telah menunggu 5 tahun tapi tidak mendapat episod tersebutlah. Jadi atas dasar persekitaran yang senyap, yang tidak ada gangguan lah. Ni key factor adalah gangguan. So sekiranya tak ada gangguan dan jangka masa yang agak panjang masa pandemik baru-baru ni itu, dia telah memberi orang kata tu ruang dan peluang untuk terumbu karang yang ada di sekitar, mungkin bukan saja Pulau Bidong, juga tempat lain, tapi memberi peluang pada terumbu karang ni untuk melakukan satu proses yang sangat jarang, yang sangat langka kita ketahuilah. Biasanya berlaku dilaporkan di negara-negara yang mempunyai terumbu karang yang besar, contoh Australia, Great Barrier Reef dan juga tempat lain. Tapi di Bidong kali ini kita dapat episod tersebut yang mana ini berlaku waktu masa pandemik COVID baru-baru ini, dan proses ini kita kaitkan dengan tahap gangguan. Gangguan yang kecil, yang tak ada gangguan, mungkin dia akan trigger untuk terumbu karang ini membiaklah dalam masa yang itu. Jadi berbalik pada soalan tadi itu, sebenarnya secara umumnya lah keyword gangguan. Tapi dalam sistem pesaran laut, gangguan itu banyak kategori dia. Sama ada pemanasan global, kita tengok dia, kita baru dibahaskan di Glasgow baru ni kan, COP26 kan, memperihalkan kisah seluruh dunia, isu-isu pemanasan global, perubahan iklim, yang itu adalah perkara yang orang kata tu secara global yang agak sukar untuk kita untuk kita atasi. Tapi perkara yang paling jelas gangguan ini adalah daripada manusia itu sendiri, iaitu apabila terdapatnya tekanan
tinggi daripada segi kekerapan lawatan, pelancongan contohnya. Saya tak kata pelancongan tu ni, tapi biarlah dengan betul, iaitu sesuai dengan kapasiti. Orang dipanggilkan kapasiti lah yang terbeban, yang boleh satu ekosistem tanggung. Kalau macam melebihi menyebabkan ekosistem itu tak boleh tanggung, akibatnya akan berlaku kerosakan daripada segi tekanan penggunaan krim-krim matahari itu kan, sunscreen contohnya, ataupun tekanan daripada segi kerosakan fizikal akibat daripada ramai sangat pergi ke suatu tempat tu di kawasan Terumbu Karang, sebab dia adalah merupakan daya penarik utamalah pelancongan di pulau-pulau contohnya di Terengganu kan. Jadi itu perlu orang kata tu perlu kita lihatlah secara menyeluruh sebenarnya. Kita dah dengar ada beberapa faktor ataupun ancaman-ancaman yang boleh merisikokan ataupun mengganggu-gugat sistem keseluruhan peneluran batu karang, antaranya seperti yang Prof nyatakan tadi, perubahan iklim dunia dan juga faktor manusia itu sendiri. Dan juga mungkin Dr. James boleh memberikan penerangan ataupun memberikan gambaran kepada penonton bagaimana secara keseluruhannya proses peneluran batu karang ini berlaku dalam air. Boleh. Yang menariknya mengenai fenomena peneluran batu karang ataupun normally I call coral spawning, ini dia berbanding dengan haiwan lain adalah batu karang memerlukan kombinasi isyarat yang very spesifik daripada persekitaran untuk memulakan proses tersebut. Contohnya satu, dia perlu ada suhu air yang bersesuaian, di mana suhu itu berada pada tahap meningkat ataupun pada tahap maksimum pada musim tersebut. Kedua, keamatan cahaya bulan haruslah terang. So hasil kajian kami menunjukkan peneluran batu karang berlaku sekitar seminggu, a week after the full moon, bulan penuh. Yang ketiga, dia kena ada pergerakan arus laut yang perlahan. Maksudnya di mana peneluran biasanya berlaku semasa pasang surut anak, which is we call nip tide. So dengan isyarat-isyarat persekitaran seperti yang saya sebut tadi, batu karang yang sesau ini mereka dapat berkomunikasi. They will talk to each other dan melepaskan telur mereka ke dalam laut secara serentak. Pada untuk persenyawaan. So this is what we call synchronous spawning lah. So pada masa itu ia akan melibatkan banyak koloni. If it's a good time, kita katakan beratus koloni coral akan melepaskan telur dan sperma pada masa serentak. Spesies yang berlainan juga. Ya, betul. Sangat-sangat menarik. Selepas ini disenyawakan, berapa lama masa yang diperlukan untuk ia membentuk satu batu karang yang baru? Proses. Prof, boleh? Biasanya apabila berlaku peneluran, apa yang penting sekali dia tak mungkin jarang berlaku cross hybrid. Antara sperma ini dengan telur ini selalunya akan pergi kepada sama spesies lah. Spesies yang sama dan juga spesies yang sama. Koloni yang tidak sama. Jadi apabila berlaku proses persenyawaan tersebut, akan berlaku macam biasalah pembangunan perkembangan telur lah. Sehingga dia akan di waktu koloni itu menetas dan dia bersifat plantonik. Maksudnya dia ikut arus lah. Kalau arus tu lembut, itu sebab kata tadi tu arus lembut adalah time yang paling sesuai untuk melepaskan telur, sebab dia tidak akan disperse terlampau jauh. Jadi dia bila arus lembut slow perlahan, jadi dia akan settle lah. Sampai ke satu peringkat tu dalam masa berapa minggu biasanya persenyawaan mengambil masa lebih kurang 24 jam. Lepas tu dia jadi plankton. Lepas tu dia boleh hidup dalam plankton kita kata 2 minggu hingga 100 hari. Tapi biasanya mereka akan settle dalam 2 hingga 4 minggu. Dia sebab kalau arus yang perlahan dia akan mendak. Mendak dia akan membentuk orang kata tu satu koloni yang kecil yang barulah, very minute koloni yang membesar. Jadi itu sebenarnya pentinglah, sangat penting daripada segi gangguan. Sekiranya gangguan yang terlampau lebih daripada segi suhu dan juga pencahayaan, mungkin kan. Jadi dia tak berkembanglah. Sebabnya percentage survival rate itu sangat rendahlah, kemandirian dia. Besaran of batu karang sangat slow. Sangat perlahan. So kita cakap yang cepat punya macam Acropora genus, dia boleh membesar 10 cm saja setiap tahun. Ada yang besar, yang massive coral yang macamnya Porites, mungkin 1 cm saja setahun. Ya, 10 very slow.
sangat perlahan. So jadi untuk batu karang untuk membentuk terumbu karang yang nampak dekat kawasan pulau tu dia mengambil ratusan tahun. Wow. Yes, yes. Mesti kita maklum ianya mengambil masa yang sangat lama sampai ratusan tahun. Betul. Jadi mungkin saya ringkas Prof boleh menerangkan berkenaan apa antara peranan yang dilaksanakan oleh pihak UMT sendiri untuk memastikan keadaan ini. Oleh kerana proses pendebesaran ini mengambil masa yang sangat panjang bergantung pada spesies lah. Betul. Sebab itu dia membentuk satu boulder yang besar, membentuk reef, terumbu. Kalau karang itu individu, terumbu itu adalah satu kompleks yang besar lah. Jadi peranan UMT ni sebagai satu universiti yang dipanggil niche area-nya dalam sains marine dan juga kelautan. Kita mempunyai satu, orang kata tu, modul yang lengkap serta kumpulan penyelidikan yang sangat kompetitif lah, untuk kita menghadapi masalah ini. Dengan yang paling penting sekali adalah terumbu karang itu tetap macam tu tumbuh dalam persetaraan kita, tapi yang penting sekali manusianya, iaitu kesedaran. Manusia berbagai peringkat, sama ada peringkat dewasa atau peringkat anak-anak sekolah. Kesedaran pada mereka ni, ada yang tak kenal pun terumbu karang itu apa ya, tumbuhan ke haiwan. Jadi itu penting. Kalau mereka sedar, maksudnya mereka tahu nak appreciate lah, perlu jaga dan sebagainya. Dan mereka adalah haiwan yang tertekan akan mati sebab dia tak boleh bergerak. Kalau ikan, bila berlaku persetaraan yang tak betul, dia boleh menghindari. Tapi kalau jenis terumbu karang, dia tak boleh menghindari, dia akan tetap merasa apa yang sama ada sesuai ataupun tak sesuai persetaraan dia kan. Jadi kesedaran pada masyarakat itu sangat penting. Dipanggil juga, kita panggil sebagai ocean literacy ataupun yang di sekolah contohnya kan ada kurikulum berkaitan dengan persetaraan lautan, kehidupan dia dan sebagainya. So that murid-murid daripada sekolah ini dia dah faham mengenai kepentingan organisma marine ni kan. Jadi itu adalah saya rasa penting daripada segi kesedaran dan juga research impact. Daripada semasa ke semasa, contohnya kumpulan SIG Dr. James sangat aktif dalam menerbitkan artikel-artikel bersifat saintifik lah, finding-finding untuk menunjukkan keadaan terumbu karang di Laut Cina Selatan, di kawasan-kawasan kita, di tantaman laut contohnya kan. Jadi itu adalah sangat penting lah, selain daripada pihak taman-taman laut sendiri di Jabatan Perikanan, iaitu pemberian dasar lah dari segi pengurusan. Tapi peranan universiti ini dia kalau boleh menghasilkan produk-produk penyelidikan yang paling optimum lah, paling banyak lah untuk orang kata tu dibaca, dirujuk sebagai inilah. Baik. Selain kita melihat daripada kepentingan kajian-kajian dilaksanakan, peranan masyarakat juga sangat penting untuk memastikan kelestarian, pemeliharaan dan juga pemeliharaan taman-taman laut negara kita yang merupakan satu khazanah yang cukup berharga untuk kita semua. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, dan juga Profesor Madya Dr. Tan Chun Hong, pensyarah dan juga penyelidik Universiti Malaysia Terengganu untuk perkongsian pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini sahaja kesempatan yang kita ada. Moga dapat memberikan manfaat untuk semua penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini untuk mengetahui dengan mungkin secara sedikit ataupun secara ringkas berkenaan dengan peneluran batu karang. Terima kasih untuk kedua-duanya sekali.